Okey, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Mara Ridwan, dan video ini adalah video pembentangan dari kumpulan kami berkaitan dengan projek perkumpulan iaitu subjek EPPA 2803 bagi kawanan pengurusan. Tema perniagaan kita ialah Clothina dan aktiviti utama adalah mengeluarkan baju kurung. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Tin Su Ming, Ahmad Daliang, Liu Haizong, Wen Wei-Kiat dan Nurjulita Natasha. Perniagaan kami mempunyai 3 misi perniagaan supaya dapat mencapai matlamat organisasi. Pertama, untuk menghasilkan produk yang berkualiti bagi mencapai tahap kepuasan pengguna 100%. Kedua, berusaha untuk meluaskan rangkaian dan saluran perniagaan untuk menjadi sebuah perniagaan yang berpotensi dan berdaya saing. Ketiga, mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat untuk mengurangkan kadar pengangguran. Struktur agihan tanggungjawab. Struktur organisasi meliputi susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sebuah organisasi untuk mencapai visi, misi dan matlamat yang ditentukan. Ia bertujuan untuk memastikan setiap anggota organisasi mengetahui dengan jelas tentang skop tugas, tanggungjawab dan kedudukan. Hierarki pengurusan pula meliputi susunan atau kedudukan tinggi rendah dalam sesebuah organisasi seperti pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Perniagaan ini diketuai oleh Ketua Pengawal Eksekutif iaitu Wen Wei-Kiat dan Penolong Ketua Eksekutif iaitu Ahmad Daliang. Ia juga dianggotai oleh 3 orang pengurus, iaitu pengurus operasi dianggotai oleh Tin Su Ming, Liu Haizong sebagai pengurus kewangan dan Nurjulita Natasha sebagai pengurus pemasaran. Setiap ahli dalam perniagaan ini mempunyai fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, kita beralih kepada deskripsi produk. Produk yang dikeluarkan oleh syarikat kami ialah baju kurung. Seperti yang diketahui umum, baju kurung merupakan pakaian tradisional di negara kita dan ianya adalah sesuai dipakai oleh semua golongan termasuklah kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga warga emas. Oleh itu, kami akan mengeluarkan baju kurung yang dibuat dengan kain serta jahitan yang berkualiti tinggi bagi menarik perhatian pengguna untuk membelinya. Terdapat 3 jenis kain yang akan digunakan iaitu kain setting yang bertekstur licin, mengilap, senang dijaga serta tahan lasak. Seterusnya kain organza yang dibuat daripada sutera dan mempunyai tenunan yang nipis serta kemas. Akhir sekali kami menggunakan kain batik dari pelbagai corak dan warna yang bersesuaian dengan cita rasa sasaran pelanggan kami. Pilihan warna tersebut adalah seperti putih, merah, jingga, kuning susu, ungu, biru hijau dan sebagainya dalam pelbagai saiz supaya dapat memenuhi permintaan daripada semua pelanggan. Baiklah, seterusnya ialah sasaran pelanggan, iaitu yang pertama, demografi. Kami menumpukan perniagaan kepada penduduk di kawasan Bangi, Negeri Selangor dan Putrajaya kerana kawasan tersebut didominasikan oleh pelajar IPTA, IPTS, pensyarah, kaki tangan sektor kerajaan dan pekerja swasta. Yang kedua ialah tahap umur. Kami menyasarkan pelanggan di semua peringkat umur tidak kira daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Yang ketiga ialah cita rasa. Produk yang kami tawarkan terdapat dalam pelbagai style dan gaya yang moden. Warna dan corak yang ditawarkan juga adalah mengikut trend fashion terkini seperti warna-warna pastel dan kain bercorak kosong. Dan kemudian produk yang kami tawarkan juga membolehkan para pelanggan untuk menggayakan baju kurung dengan pelbagai aksesori lain seperti anting-anting, hiasan rambut dan tudung. Kemudian yang terakhir sekali iaitu golongan masyarakat. Kami menyediakan produk kami untuk semua kategori masyarakat, tidak mengira bangsa sama ada Melayu, Cina atau India dan juga dalam pelbagai situasi dan tempat. Dan yang terakhir sekali, produk yang kami tawarkan juga mempunyai pelbagai saiz bermula daripada S, M, L, XL dan double XL. Okay, untuk kos produk perniagaan kami iaitu baju kurung, kami jangkakan mempunyai kuantiti pengeluaran sebanyak 4,200 helai dan setiap helai dijual pada harga RM160 dan pada akhir 1 tahun tempoh perniagaan kami jangkakan akan mempunyai jualan sebanyak RM672,000. Dalam menghasilkan produk iaitu baju kurung, kami telah menggunakan bahan mentah yang berkualiti seperti satin, banjar dan batik sebagai kain utama yang berkualiti dalam menghasilkan baju. Bahan lanjut seperti muncrat, zip, tang dan getah akan digunakan dalam menghasilkan baju yang berkualiti. Dan kami juga membeli bahan mentah
pada harga pasaran dan dijangkakan pada akhir tahun, iaitu 1 tahun tempoh perniagaan, kami akan kos belian kami adalah sebanyak 127,930. Bagi perniagaan kami mempunyai 10 orang pekerja dan setiap orang pekerja akan bekerja selama 8 jam sehari dan mempunyai upah per jam RM8 dan jumlah kos berlangsung pada tahun dijangkakan akan ada RM89,600. Bagi kos overhead kami pula, perniagaan kami mempunyai 60% kos overhead daripada kos overhead penghilangan dan 40% adalah kos overhead pentadbiran dan pemasaran. Dan jumlah kos overhead dijangkakan ada RM199,000. Seterusnya, saya akan menerangkan harga produk. Kos baju kurung per unit ini merangkumi kos bahan mentah seperti satin, batik, benang, zip, butang dan kos pura langsung serta kos overhead. Kos sehelai baju kurung ialah RM80.22 dan dijangka akan dijual pada harga RM160 sehelai. Penentuan harga ini adalah berdasarkan harga tokokan dan berdasarkan harga tokokan, peratus pulangan seunit produk adalah 50%. Beralih kepada belanjawan kos barang dijual, bahagian ini menunjukkan kuantiti produk dijangka akan dijual dalam jangka masa setahun. Dengan mengambil kira kuantiti anggaran dan kos produk, jumlah kos barang dijual adalah sebanyak RM336,924. Dalam bahagian ini, unit barang dijual akan darab dengan kos per unit setelah inventory awal ditambah dengan barang hilang, barang sedia dijual dan ditolak dengan inventory akhir. Belanjawan overhead pentadbiran dan pemasaran. Overhead ini seperti gaji pengurus, gaji pembantu, gaji ketua eksekutif dan lain-lain mengandungi 40% dalam keseluruhan kos overhead. Semua kos overhead dalam 4 sukuan dibahagi secara sama rata dan mendapat jumlah sebanyak RM79,600. Seterusnya, belanjawan tunai. Jualan adalah dibuat secara tunai dan kredit. Terdapat 80% jualan adalah tunai dan selebihnya adalah jualan kredit. Belian bahan mentah pula 60% terdiri daripada urus niaga tunai, manakala urus niaga kredit sebanyak 40%. Segala kos overhead akan dibahagikan kepada 50% tunai dan 50% kredit. Semua bayaran secara kredit akan dijelaskan pada sukuan yang seterusnya berdasarkan jangkaan. Oleh itu, untuk keseluruhan jumlah kutipan daripada jualan dianggarkan sebanyak RM537,600. Seterusnya ditolak dengan jumlah bayaran kepada bahan mentah dari pembekal, gaji buruh langsung, kos overhead perkilangan serta overhead pentadbiran dan pemasaran iaitu sebanyak RM265,859.20. Ini akan menghasilkan lebihan tunai sebanyak RM271,740.80. Belanjawan penyerta kewangan disediakan adalah untuk mengetahui untung atau rugi bagi perniagaan Cloutina sepanjang 1 tahun tempoh perniagaan. Dengan jualan sebanyak RM672,000, seterusnya ditolak dengan kos barang dijual iaitu RM336,924. Perniagaan kami akan memperolehi untung kasa sebanyak RM335,076. Selepas itu, jumlah tersebut akan ditolak dengan kos overhead pentadbiran dan pemasaran sebanyak RM79,600. Oleh itu, perniagaan Cloutina akan mendapat keuntungan bersih sebanyak RM255,476. Titik pulang modal. Titik pulang modal bagi Cloutina akan dikira dengan menggunakan kaedah formula, iaitu yang pertama ialah titik pulang modal unit. Formulanya ialah kos tetap dibahagikan dengan margin caruman seunit, iaitu RM199,000 dibahagikan dengan RM108.21. Maka titik pulang modal bagi unit Cloutina ialah 1839.02 unit ataupun jika digenapkan ialah 1840 unit. Dan yang kedua ialah titik pulang modal ringgit, iaitu formulanya ialah titik pulang modal unit didarabkan dengan harga seunit, iaitu 1840 didarabkan dengan RM160, maka titik pulang modal ringgit ialah RM294,400. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.